Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita, di mana kita sedang bincangkan daripada kitab Fiqh Sunnah, dan kita akan menyambung perbincangan di muka surat 535. Kita pakai kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Sabiq rahimahullah. Hari ini kita masuk dalam masalah sujud syukur. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apabila kita mendapat satu nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak dengan ucapan atau ungkapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Paling tidak, paling minimum alhamdulillah. Kita bangun pagi, kita diberi kehidupan baru, diberi peluang untuk meneruskan kehidupan baru. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita dapat nikmat makan, selepas makan paling tidak alhamdulillah. Kita dapat anugerah, Allah SWT berikan kita sesuatu, paling tidak alhamdulillah. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Paling minimum kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Selain daripada itu, apabila kita mengatakan tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur itu beyond alhamdulillah, bukan hanya setakat alhamdulillah, tetapi syukur itu kita menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara yang lain. Antara cara kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan, sebagai contoh, kita manfaatkan apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah Taala anugerahkan kita nikmat harta. Dengan harta tadi kita gunakan nikmat yang Allah Taala berikan tadi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan harta yang Allah Taala berikan untuk membeli, katakan, sesuatu untuk membantu orang lain. Contoh, untuk membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim. Dan harta sebagai contoh yang lain, anugerah cara kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala tadi, sedekah yang terbaik adalah dengan memberi nafkah kepada ahli keluarga kita. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan yang Allah Ta'ala redai. Allah Ta'ala beri kita nikmat, banyak nikmat. Nikmat masa. Masa yang Allah Ta'ala berikan, kita gunakan dalam cara-cara ataupun dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala redai dan bukan dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berikan kita nikmat mata. Gunakan mata tersebut untuk membaca Al-Quran, untuk melihat perkara-perkara yang Allah Ta'ala redai. Allah Ta'ala berikan kita nikmat kesihatan. Kesihatan yang tidak Allah Ta'ala berikan kita manfaatkan di jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redai. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan memang banyak, ya. Cuma kita tak perasan saja. Nikmat kalau kita renungkan ni para jemaah, bukan hanya panca indera kita, mata kita yang boleh melihat, mulut kita yang boleh kita berbicara, telinga kita yang boleh kita dengar, tangan kita yang boleh bergerak, kaki kita yang boleh berjalan. Ini semua nikmat. Nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala gunakan, anugerahkan kita kaki, kita pergi ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala redai.
Apabila kita mensyukuri nikmat Allah, nescaya Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat tersebut. Mata kita gunakan dengan melihat perkara-perkara yang Allah Ta'ala redai. Para jemaah yang dirahmati Allah, bukan hanya panca indera seperti macam katakan tadi. Kalau kita renungkan ya, apabila kita makan, apa jadi dengan makanan tadi? Apabila kita masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam perut kita, di dalam perut kita Allah SWT telah letakkan satu sistem, enjin. Apabila kita makan, ada sistem penghazaman. Makanan tadi dihazam, dicerna. Jadi kemudian yang zat-zat protein ada kompartmen yang sesuai yang Allah Ta'ala gunakan, telah ciptakan di dalam tubuh badan kita. Yang tak bermanfaat, waste, masuk dalam satu lagi kompartmen, terus pergi ke tandas, kita buang waste tersebut. Subhanallah, nikmat. Kalau kita lihat ya, nescaya kalau kita renungkan, sebab tu kalau kita buang air besar pun, selepas buang air besar, alhamdulillah. Kalaulah Allah telah sendatkan, na'udzubillah, nasallallahu salamah wa afiyah, tak dapat buang air besar, apa jadi? Kalaulah Allah telah takdirkan, nasallallahu salamah wa afiyah, air kencing kita tu bertakung, dia tak boleh keluar. Ada kan orang penyakit, air kencing tak boleh keluar. Kompartmen dia makin besar, menjerit, kesakitan. Ini contoh pada jemaah. Nikmat Allah SWT takdirkan semua sistem bergerak sempurna, dapat keluar air kencing tadi yang kita tak memerlukan. Dan apabila kita tidur di waktu malam, badan kita rehat untuk Allah Ta'ala repair tubuh badan kita. Subhanallah. Ini contoh pada jemaah. Jadi atas dasar itu, kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Jadi kita menyebutkan tentang bersyukur. Itulah antara cara-cara kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, nikmat Allah Ta'ala banyak, hari-hari kita dapat nikmat tersebut. Namun, kadang-kala ada sebagian perkara itu, nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepada kita, datang, ianya bukan sesuatu perkara yang lazim. Sesuatu perkara ianya adalah sesuatu yang jarang-jarang berlaku, ataupun sesuatu yang satu berita baik, ataupun sesuatu yang kita benar-benar mengharapkan tiba-tiba dapat. Nikmat-nikmat ini adalah nikmat yang Allah telah anugerahkan pada waktu-waktu tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu. Apabila kita dapat nikmat tersebut, kita juga mensyukuri nikmat Allah tadi dengan kita sujud syukur. Kita pun Allahu Akbar, sujud, mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat yang begitu besar sekali. Jadi bilakah kita melakukan sujud syukur? Kita melakukan sujud syukur itu apabila kita mendapat satu anugerah, nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan sesuatu perkara rutin. Ianya sesuatu perkara yang jarang-jarang berlaku, sesuatu yang kita betul-betul mengharapkan, atau sesuatu yang kita ingin kita terselamat, lalu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia para jemaah. Ianya bukan sesuatu perkara yang rutin, bukan sesuatu perkara yang biasa saja. Bukan sesuatu perkara yang biasa. Contohlah, apa perkara yang biasa? Perkara yang biasa, contohlah ya, memang kita tak menafikan. Kita buang air kecil, buang air besar, itu nikmat. Tetapi taklah setiap kali kita keluar daripada tandas, kita sujud syukur. Alhamdulillah. Kemudian besok suami balik beli kuih lopis, syukur alhamdulillah dapat kuih lopis. Kemudian lusa dapat mi siam, syukur alhamdulillah. Memang kita bersyukur, tetapi perkara-perkara tadi, perkara-perkara yang rutin, tidak kita sujud syukur. Kita bersyukur kepada Allah SWT dengan cara yang lain. Dengan cara kita memuji kebesaran Allah, syukur kepada Allah, dan kalau ianya datang daripada manusia, kita kena berterima kasih dengan manusia. Bukan kata kita bersyukur pada Allah, tidak berterima kasih kepada manusia, bukan. Kita tetap kena berterima kasih kepada orang yang Allah Ta'ala gunakan dia sebagai perantaraan untuk kita dapat sesuatu. Kita berterima kasih. Cuma maksud saya di sini adalah, kita sujud syukur tu sesuatu yang besar, sesuatu yang jarang berlaku. Contoh, kita nak kerja, terus dapat kerja, alhamdulillah, kita sujud syukur. Contoh. Ataupun
katakan kita terselamat dari satu balak malapetaka besar, kita sujud syukur Allah telah selamatkan kita. Contoh. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita lihat. Kita duduk dalam peperiksaan, kemudian tanpa kita sedari, alhamdulillah, kita lulus dengan cemerlang. Pergi tepi, Allahu Akbar, sujud syukur. Bukan perkara rutin. Kenapa saya sebutkan bukan perkara rutin? Kerana kadang-kadang sebagian orang, dia sujud syukur itu sebagai contohlah. Selepas setiap kali solat, Ustaz, selepas setiap kali solat, boleh tak saya sujud syukur? Pasal saya syukur kepada Allah SWT. Itu pun syukur kan? Kalau kita renungkan, dari segi bab syukur tu, memang kita bersyukur Allah Ta'ala beri kita nikmat dapat kita solat. Betul. Tetapi soalannya, ada tak Nabi SAW melakukan itu sebagai satu kelaziman? Ada tak Nabi setiap kali lepas solat, Nabi sujud syukur? Kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Apa Nabi tidak bersyukur kepada Allah? Apa para sahabat tidak bersyukur kepada Allah? Jadi kita kena lihat guideline-nya adalah apakah sunnah-sunnah Nabi SAW dan kita ikut sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik. Sebab itu kita sebutkan tentang bab sujud syukur. Kita akan melakukan sujud apabila kita mendapat satu nikmat. Penulis mengatakan di muka surat 535, majoriti ulama berpendapat mengenai hukum sunat mengerjakan sujud syukur bagi seseorang yang memperoleh nikmat atau terhindar daripada sesuatu bahaya. Dari Abu Hurairah daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sebentar ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw bushira bihi kharra sajida syukra lillahi ta'ala. Apabila Nabi SAW memperolehi sesuatu yang disenangi atau menerima khabar gembira, baginda segera sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW apabila mendapat atahu amrun yasurruhu, mendapat satu perkara yang sangat memudahkannya, satu perkara yang sangat menggembirakannya atau terhindar daripada sesuatu bencana, nescaya baginda SAW akan sujud. Jadi Nabi SAW sujud apabila mendapat satu khabar gembira. Kita amalkan tak sujud syukur? Bila kali terakhir kita sujud syukur? Bila kali terakhir kita sujud syukur? Contoh. Jadi kalau kita memang pernah dan selalu sujud syukur apabila mendapat berita gembira, alhamdulillah, teruskan. Apa nak baca? Nanti kita kupaskan. Apa kita nak ungkapkan, apa kita nak baca dan sebagainya. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang mengikut syarat Imam Bukhari bahawasanya di mana beliau mengatakan anna Aliyan radhiyallahu anhu, bahawasanya Ali radhiyallahu anhu lamma kataba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menulis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi islami Hamdan, bahawasanya suku Hamdan telah memasuki Islam. Kharra sajida thumma rafa'a ra'sahu faqala assalamu ala hamdani, assalamu ala hamdan. Ya. Baik, ketika Ali radhiyallahu anhu menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan bahawasanya suku Hamdan telah pun memeluk agama Islam, baginda terus sujud. Selepas mengangkat kepalanya, beliau bersabda, assalamu ala hamdan, salam sejahtera ke atas puak Hamdan, salam sejahtera ke atas puak Hamdan. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Mana pergi? Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW mendapat kabar gembira suku Hamdan telah memasuki agama Islam. Contoh. Katakanlah seseorang itu dia itu dulu bukan agama Islam, kemudian dia masuk Islam. Selepas dia masuk Islam, dia cuba berdakwah dengan ibunya belum masuk Islam, berdakwah.
tak terima juga. Tiba-tiba satu ketika ibunya datang kepada beliau, aku rasa aku nak masuk Islam lah. Subhanallah. Nikmat besar. Masuk bilik, Allahu Akbar, sujud. Betul tak? Nikmat. Contoh. Ataupun katakan suami kita selama ini suka, ada seseorang lah, suaminya katakan menyalahgunakan dada, suka hisap dada atau suka minum arak. Tiba-tiba datang kepada isterinya satu ketika mengatakan, saya nak kongsi sesuatu lah. Apa dia? Semalam-malam saya mimpi sesuatu yang sangat menyeramkan. Saya rasa mulai hari ini saya nak berhenti, tak nak ambil dadah, tak nak minum arak. Subhanallah, isterinya, abang, alhamdulillah, abang gembira, betul tak? Lalu pergi ke tepi, Allah Akbar, sujud syukur. Selama ini doa yang aku doa telah makbul, Allah telah kabulkan. Contoh. Ataupun selama ini ada di antara seseorang, ada di antara jemaah mempunyai anak, dia dah buang ibu bapanya, kemudian macam mana sekalipun tak nak datang, kembali ke pangkuan ibu bapanya. Tiba-tiba dapat berita anaknya nak datang ziarah rumah ibu bapanya. Ketuk pintu, tiba-tiba anaknya di depan pintu. Subhanallah, doa ibu terkabul. Masuk, silakan nak masuk, peluk, cium anaknya, masuk dalam bilik, Allahu Akbar, sujud syukur. Ini contoh para jemaah. Bagaimana seseorang itu mendapat berita yang sangat baik, nikmat, berita baik, lalu terus sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud syukur. Jadi apabila kita mendapat anugerah, dapat nikmat, pergi tepi, Allahu Akbar, sujud syukur. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Daripada hadis yang berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fattaba'tuhu hatta dakhala nakhla fasajada fa atala sujud. Baik. Bahawasanya dalam hadis yang berikutnya, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan aku mengikutinya hingga kami tiba di kawasan kebun kurma. Tiba-tiba di situ baginda sujud dengan waktu yang cukup lama, sehingga aku berasa khawatir kalau Allah telah pun mewafatkan ketika itu. Jadi Nabi SAW sujud lama sangat, sehingga sahabat baginda merasa bimbang, adakah Nabi telah diwafatkan ke tidak? Lama baginda sujud. Aku pun menghampirinya sambil memperhatikannya. Tiba-tiba baginda mengangkat kepala lantas bertanya, ada apa denganmu wahai Abdul Rahman? Aku menceritakan perasaan aku tadi. Baginda pun menjelaskan, sesungguhnya Jibril alaihi salam tadi datang kepadaku dan berkata, maukah aku sampaikan khabar gembira kepadamu? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepadaku. Jadi maksudnya Rasulullah SAW, inna Jibril alaihi salam qala li ala ubashiruka, hendakkah aku kabar gembira kepadamu, anna Allah Azza wa Jalla yaqulu laka, bahwasanya Allah SWT telah berfirman, man salla alaika salaitu alaih, barang siapa yang bersalawat ke atasmu, nescaya aku akan bersalawat ke atasnya. Wa man sallama alaika sallamtu alaih, barang siapa membaca salawat ke atasmu, maka aku akan memberi rahmat, dan barang siapa yang membaca salam kepadamu, maka akan aku memberikan keselamatan. Fasajadtu lillahi azza wa jal syukra, maka Nabi SAW pun sujud kepada Allah sebagai nikmat, lalu mensyukuri apa yang telah Allah Ta'ala kabarkan kepada baginda SAW tadi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, Allah Ta'ala telah berfirman, man salla alaika salaitu alaih, barang siapa yang memberi selawat ke atas engkau, akan aku berselawat ke atasnya, yakni akan aku memberi rahmat ke atas orang tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita apabila setiap kali dengan nama Nabi SAW disebut, kita pun sambut dengan sallallahu alaihi
wasallam. Ataupun kita berselawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Wa man sallama alaika sallamtu alaih. Dan barang siapa yang memberi salam kepadamu, nescaya akan aku memberi salam kepadanya, yakni memberikan dia kesejahteraan. Tanpa kita sedari, para jemaah yang dirahmati Allah, setiap kali dalam solat kita telah memberi salam kepada Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atasmu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan setiap kali dalam solat kita telah mendoakan semua untuk umat Islam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan salam sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin. Dan salam sejahtera ke atas semua ibadillahi salihin. Mereka-mereka yang orang-orang yang soleh. Jadi tanpa kita sedari, setiap kali dalam solat kita baca tasyahud, kita telah berselawat, kita telah beri salam kepada Nabi SAW, dan juga kita telah mendoakan setiap orang-orang yang beriman. Jadi tanpa kita sedari, kadang-kadang kita dapat kesejahteraan bukan hanya usaha kita. Kita jangan sombong. Dengan berkat doa sahabat-sahabat kita, kaum kerabat kita, saudara mara kita yang tanpa kita sedari. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi, hikmahnya, lalu Nabi SAW pun sujud syukur nikmat tersebut, di mana barang siapa yang berselawat ke atas Nabi, Allah Ta'ala juga akan berselawat ke atas hambanya, yakni umat Nabi SAW. Dan Rasulullah bangga, gembira umat Nabi SAW akan tetap dapat anugerah itu. Imam Bukhari meriwayatkan bahawasanya Ka'ab bin Malik pernah bersujud syukur ketika menerima berita bahawasanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ka'ab bin Malik memang kisah yang masyhur yang disebutkan dalam Al-Quran. Kisah ketika mereka bertiga tidak mengikuti Nabi SAW di dalam peperangan. Apabila mereka bertiga tidak mengikuti Nabi SAW dalam peperangan tersebut, nescaya mereka itu diboikot. Mereka tidak dibenarkan sahabat yang lain berbicara kepada orang mereka, sahabat yang bertiga ini. Yang nescaya Ka'ab dan sahabat-sahabatnya merasa dunia ini sempit sangat, kerana mereka diarahkan supaya diboikot. Diboikot cakap Melayu apa? Dipulaukan, ya. Jadi tak boleh berbicara, tak boleh beri salam, tak boleh, semua tak boleh. Agak-agak kita, kalau kita dapat tahu bahawasanya kat sekolah kita ke, kat kelas kita, kat siapa sekalipun, kita dipulaukan. Wujudnya kita wujuduhu ka'adamihi, seperti tak wujud, invisible. Masuk, orang tak boleh bicara dengan kita, tak boleh. Ni undang-undang dalam sekolah itu pasal kita kena dipulaukan. Dunia kita rasa sempit. Kalau dipulaukan, anak isteri atau suami pun memulaukan kita, tak boleh berbicara, tak boleh tengok, tak boleh, apa nak buat? Mati lagi bagus. Jadi sahabat bertiga ni rasakan dunia ni sempit sangat dan tak bererti kehidupan. Mereka menyesal, mohon pengampunan Allah. Lalu dapat khabar gembira bahawasanya Allah SWT telah menerima taubat mereka. Para sahabat yang lain, apabila turun wahyu, Allah telah menerima taubat mereka. Sahabat yang lain semua berkejar kepada tiga sahabat ini yang telah dipulaukan, nak sampaikan khabar gembira. Mereka pun rindu sangat dengan sahabat tiga ini, nak sampaikan khabar gembira bahawasanya taubat telah diterima, mereka telah diampunkan, dan pulauan tadi telah dimusnahkan, telah digugurkan. Semua sahabat nak berikan khabar gembira. Ka'ab dapat berita tersebut, Allahu Akbar, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menerima taubatnya dan telah menggugurkan ancaman ataupun pulauan tadi yang menjadi satu bebanan yang begitu besar. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Imam Bukhari meriwayatkan bahawasanya Ka'ab bin Malik pernah bersujud syukur ketika menerima berita bahawasanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Imam Ahmad menceritakan bahawasanya Ali radhiyallahu anhu pernah bersujud syukur tatkala menjumpai mayat Zu'ah Tudayyah, yakni seorang tokoh berpengaruh daripada golongan Khawarij yang terbunuh dalam sesuatu di dalam satu peperangan dengannya. Sa'id bin Mansur menceritakan bahawasanya Abu Bakar pernah melakukan sujud syukur ketika mendengar terbunuhnya Musailamah Al-Kadzab yang pembohong itu. Jadi Abu Bakar pun sujud syukur atas nikmat-nikmat ataupun mendapat berita-berita yang baik tadi. Alhamdulillah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apabila kita dapat berita, apa juga berita, contohlah berlaku gempa bumi, suami kita berada di luar, kemudian dapat berita kat Indonesia berlaku gempa bumi, telefon terputus, semua terputus, tak dapat berita langsung, ya. Jadi tak tahu khabar selamat ke tak selamat pasal line terputus. Kita ada dah buat laporan hilang dan sebagainya. 1 minggu kemudian dapat berita beliau selamat. Allahu Akbar. Apa nak buat? Orang Islam apa nak buat? Takkan nak loncat ke, nak meletupkan belon ke tak? Pertama sekali takbir Allahu Akbar. Tutup para jemaah. Jadi itu jadikan satu kebiasaan. Dapat satu nikmat, dapat anugerah. Apa yang kita hajatkan, Allahu Akbar, sujud syukur. Baik. Sujud syukur mestilah memenuhi. Baik, bagaimana tata cara sujud syukur? Penulis mengatakan, sujud syukur mestilah memenuhi syarat-syarat seperti mana ketika hendak mengerjakan solat. Sebahagian ulama berpendapat bahawasanya syarat-syarat itu tidak diperlukan. Alasannya dia tidak termasuk di dalam kategori solat. Dalam kitab dalam kitab sebahagian kita disebutkan bahawasanya pendapat kedua inilah yang lebih tepat. Baik, apa maksud di sini? Baik, maksud di sini adalah persoalan bagaimana tata cara nak sujud syukur. Baik, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sujud syukur syarat-syaratnya sama seperti mana syarat-syarat sah solat. Kalau kita nak solat, kita perlu apa? Kita perlu wuduk. Kita kena tutup aurat. Lagi apa? Kita kena pandang arah kiblat. Tubuh badan kita suci daripada najis. Ya? Syarat sah solat tambah satu lagi telah masuk waktu. Baik. Jadi syarat sah solat ini kita perlu berwuduk, suci daripada hadas, ya, tutup aurat, pandang arah kiblat, ya. Jadi maksudnya apabila kita nak sujud syukur, kita kena pastikan kita berwuduk. Mana kiblat? Kiblat kat sana contoh. Pandang arah kiblat, lalu kita pun takbir Allahu Akbar. Ya, kita takbir Allahu Akbar. Kemudian selepas kita sujud, kita bangun, duduk. Lalu kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebahagian ulama berpendapat bahawasanya sujud syukur mestilah kita pastikan kita ada syarat-syarat tersebut. Kerana kita nak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebahagian pendapat ulama juga mengatakan sebenarnya sujud syukur ini berbeza dengan solat. Solat lain. Kerana solat ada waktu-waktu yang tertentu. Solat ada rukuk dan sujudnya. Ada bacaan-bacaannya yang tertentu yang perlu kita pastikan. Sedangkan sujud syukur bukan demikian. Sujud syukur kita adalah kita mendapat nikmat, kita nak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan sujud syukur berbeza dengan solat. Nescaya pendapat kedua mengatakan sebenarnya untuk sujud syukur tak perlu untuk kita mempunyai syarat-syarat seperti mana syarat-syarat kita nak solat. Ini berbezanya pendapat ulama. Ustaz, mana yang lebih kuat? Apa yang harus kita lakukan? Dia begini para jemaah yang dirahmati Allah. Kita nak meraihkan kedua-dua pendapat. Pertama sekali, kita akut. Di sana ada perbezaan. Solat adalah satu ibadah dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Ada rukuk dan sujudnya.
Sujud syukur sebenarnya memang tak dinafikan, ia tu berbeza. Sebenarnya sujud syukur berbeza dengan solat. Kerana sujud syukur ini, kita nak sujud, waktu yang terbaik kita sujud adalah seberapa dekat waktunya. As soon as possible, selepas kita dapat nikmat. Itu paling baik. Paling terbaik, bukanlah kita sujud syukur, katakan kita dapat nikmat. Katakan dapat berita baik. Ya, sesuatu kita dapat berita bahawasanya kita lulus dalam peperiksaan atau kita diterima pekerjaan yang kita nak. Apa yang harus kita lakukan? Terus kita sujud. Bukan kita balik rumah besok nanti tunggu sebelah malam, nanti lepas solat Isyak, ini saya sujud syukur. Bukan demikian. Sujudnya perlu waktu yang ketika kita sedang gairah, sedang gembira sangat. That is the moment untuk kita sujud syukur. Jadi pada ketika itu, kalau kita nak sujud syukur pada waktu tersebut, kemungkinan kita tak ada wuduk. Kemungkinan kita katakan tidak menutup aurat dengan sempurna. Katakan kita berada di rumah, tak kena pakai telekung dan sebagainya. Ataupun kemungkinan kita tak tahu di mana kiblat. Jadi atas dasar demikian, sebenarnya ramai para ulama mengatakan, pendapat yang mengatakan sujud syukur tidak sama dengan solat itu adalah lebih dekat daripada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Di mana saya lebih mirip kepada pendapat yang kedua yang mengatakan bahawasanya sujud syukur berbeza dengan solat, dan untuk sujud syukur tidak wajib untuk pastikan syarat-syarat solat itu semua ada. Namun, apa yang boleh kita buat adalah kita cuba raikan. Apa yang kita nak raikan? Baik. Kita nak raikan kedua-dua pendapat. Syarat sah solat, seperti saya katakan. Syarat sah solat mesti berwuduk, pandang arah kiblat, suci daripada najis dan tutup aurat. Okey? Baik. Jadi dalam hal ini, katakan kita berada di luar. Kita kat sekolah kita ke, untuk dapat peperiksaan, kita ikut anak kita lah ya. Dengar lulus tapi tak lulus, ini kalau tak lulus terus kena buang sekolah atau sebagainya. Terus dapat berita, oh beliau lulus, Alhamdulillah anak aku dah jadi doktor, Masya Allah. Gembira sangat, Ya Allah. Apa kita boleh buat? Kita pergi one corner. Baik, kita tutup aurat tak? Kita kat luar dah memang tutup aurat lah. Katakan ada di antara kita tak tutup aurat dengan sempurna, tetapi tak mengapa. Baik, kita berwuduk tak? Sebaiknya, seperti mana saya sering tekankan, setiap kali kita keluar rumah, kita berwuduk. Jadi besok apabila dah tiba masuk solat, nak solat, mudah. Tapi katakanlah, saya dah berwuduk tadi lepas solat zuhur, terus pergi toilet dah tak tahan, kemudian saya tak memperbaharui wuduk. Jadi dalam hal ini bagaimana? Saya nak sujud syukur, kita cuba raikan. Awak tak berwuduk. Baik, memandangkan awak tak berwuduk, nak sujud syukur, kita cuba raikan. Tak perlu kita pergi berwuduk, tapi kita boleh tayamum. Kita dah belajar dah. Tayamum, kita boleh gunakan beberapa kaedah, dan kita pun dah belajar, kita juga boleh bertayamum dengan menggunakan debu atau abu, atau di mana juga atas permukaan bumi ini adalah alat-alat yang boleh kita bersuci. Jadi apa kita boleh buat? Kita pergi kat tembok, katakan tembok tempat publik kat mana-mana pun ada abu. Kita sapu, lalu kita tayamum. Alhamdulillah. Ini nak raikan pendapat yang mengatakan afdalnya atau sebaiknya kita bersuci. Maka kita dah bertayamum. Lalu kita cuba ijtihad, mana agak-agak kiblat ya. Baik, panas matahari kat sana, agak-agak terbenam kat sini. Ijtihad saja, supaya kita lebih once kita dah ijtihad, itulah ijtihad kita. Saya rasa kat sinilah. Maka kita takbir, Allahu Akbar, sujud. Demikian para jemaah. Jadi dengan kita bertayamum itu, kita meraihkan pendapat yang menyuruh kita bersuci. Ini kita bukan nak solat, setakat nak sujud sah, nak sujud syukur saja. Betul kan?
Kita ijtihad arah kiblat. Lalu kita sujud. Allahu Akbar. Demikian para jemaah. Dan di sinilah pada ketika itu, ketika kita baru dapat gembira, berita gembira, pada ketika itu nikmat sangat. Allahu Akbar. Lalu ketika sujud itu kita bersyukur, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, aku sangat bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau lah Tuhan yang maha agung, Engkau lah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Anta rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Engkau lah Tuhan langit dan bumi, yang menguasai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kita kalau boleh bahasa Arab, kita sebut bahasa Arab. Kalau tidak, kita boleh baca dalam bahasa Melayu. Maksudnya bukan baca, tetapi kita ungkapkan, kita lafazkan, kita luahkan perasaan kita. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang kau kurniakan kepadaku ini, tak aku sangka ya Allah. Aku mohon ya Allah, engkau berkahilah apa juga yang telah kau takdirkan untuk kami ini ya Allah. Jadikanlah ianya penuh dengan keberkahan ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, syukur nikmat tersebut. Sama ada nikmat itu dari segi anak kita lulus peperiksaan, atau kita apply rumah, dapat rumah, atau suami kita minta kerja, akhirnya dapat kerja, atau kita dapat berita bahawasanya ahli keluarga kita terselamat daripada bencana, atau apa juga perkara-perkara yang besar tadi, kita sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Imam Syaukani berkata, beberapa hadis yang menerangkan sujud syukur tidak ada menjelaskan. Beberapa hadis-hadis yang lalu yang menerangkan bahawasanya tentang sujud syukur itu tidak ada menjelaskan tentang kewajipan berwuduk sebelum melakukannya, ataupun tuntutan suci pakaian atau suci tempat bersujud. Pendapat ini kemudiannya disokong oleh Imam Yahya dan Abu Talib. Selain itu tidak terdapat keterangan daripada Nabi SAW yang menjelaskan bahawasanya mesti bertakbir ketika mengerjakan sujud syukur. Tetapi dalam kitab Al-Bahar disebutkan bahawasanya takbir ketika hendak mengerjakan sujud syukur merupakan satu yang mesti dilakukan. Imam Yahya berkata, mengerjakan sujud syukur dalam solat tidak dibolehkan. Malah tiada seorang pun di kalangan ulama yang membolehkannya, sebab dia tidak termasuk dalam perbuatan solat. Baik. Jadi perenggan terakhir itu menyebutkan tentang Imam Syaukani mengatakan sebenarnya hadis-hadis yang Rasulullah SAW sujud atau para sahabat sujud tidak menjelaskan tuntutan untuk berwuduk dan sebagainya. Jadi sebab itu sebagian ulama mengatakan sebenarnya ada perbezaan antara solat dan juga antara sujud syukur. Jadi nescaya dengan demikian, walaupun kita tak ada wuduk, walaupun tak tutup aurat dengan sempurna, walaupun tak mengetahui arah kiblat dan sebagainya, kita boleh tetap sujud syukur. Cuma kita sedaya upaya cuba raikan seperti yang saya katakan dengan bertayamum, ijtihad mana arah kiblat, lalu kita bertakbir. Sujud syukur juga tak memerlukan takbir, akan tetapi memandangkan kita sedang memuji kebesaran Allah. Jadi apabila kita nak sujud, Allahu Akbar. Ini bukan takbiratul ihram, bukan takbir sengaja aku sujud syukur kerana Allah Taala, tak ada. Sujud ini apabila kita bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam usaha kita ini, kita nak lakukan ini dan itu, kita nak usahakan berbagai perkara, tak ada satu pun akan dapat tercapai kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Dan apabila Allah hendak takdirkan, tiada siapa pun yang boleh menghalanginya. Allahu Akbar. Lalu kita sujud. Sujudlah. Titiskan air mata dalam sujud. Menangis kerana kegembiraan. Ungkapkan, lafazkan, luahkan perasaan. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang berterima kasih atas nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Luahkan dan puji kebesaran Allah. Di dalam kita mensyukuri nikmat Allah, kita lafazkan dalam bahasa Melayu, luahkan perasaan kita. In between, di antaranya kita masuk selitkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Penulis kemudian dalam sentence yang terakhir, ayat yang terakhir mengatakan, namun apabila kita katakan tentang sujud syukur, tak boleh pula kita sujud syukur dalam solat. Saya rasa tak ada orang yang sujud syukur dalam solat lah. Dalam solat kita ada sujud kita 2 kali setiap rakaat, tak boleh kita tambah. Kita lepas rakaat pertama, kedua, nikmat betul solat ni. Aku nak sujud syukur, alhamdulillah. Kita dah mengubah solat. Tak boleh. Kita kena ikut sunnah Nabi SAW di dalam ibadah. Seperti mana dalam perkara ini juga, seperti mana saya sebutkan, dalam solat ada sunat-sunat yang kita disunatkan untuk membaca ketika solat. Bahkan ada sunat-sunat sebelum solat, sunat-sunat ketika solat, dan sunat-sunat selepas solat. Selepas solat ada hadis-hadis Nabi beristighfar, astaghfirullahaladzim. Kemudian ada hadis, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ada hadis-hadisnya, kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tetapi hadis-hadis itu tak menyebutkan Nabi melakukan sujud syukur setiap kali selepas solat. Jadi di sini kita kena lihat. Memang seperti mana saya katakan tadi, ada jemaah katakan, saya syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala beri kita nikmat dapat dirikan solat. Betul, awak bersyukur, saya pun bersyukur. Apa Nabi tak bersyukur? Nabi pun bersyukur. Tapi syukurnya kita di sini dengan bacaan tertentu yang Nabi ajar. Bukan dengan kita melakukan sujud syukur setiap solat. Demikian para jemaah ya. Jadi sujud syukur ni kita reservekan untuk sesuatu yang jarang-jarang berlaku. Sesuatu perkara yang besar, yang memang bukan sesuatu yang rutin. Ya? Bukan sesuatu yang rutin. Jadi sesuatu yang betul-betul kita rasa nikmat besar, baru kita lakukan sujud syukur. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini perbincangan kita mengenai sujud syukur. Bab seterusnya adalah sujud sahwi. Baik, sujud sahwi adalah sujud yang kita lakukan ketika kita tertinggal sesuatu dalam solat. Apakah perkara-perkara yang kita tertinggal akan kita lakukan sujud sahwi? Bagaimana tata cara sujud sahwi akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah dalam bab sujud sahwi. Untuk hari ini dalam bab sujud syukur, sampai di sini saja pertemuan kita, perbincangan kita, dan masa ni memandangkan musim Covid ni kita kena strictly abide to the time. Mula 10 o'clock, habis 11 o'clock. Tak apalah ya. Namun kita masih ada masa. Jadi ada beberapa perkara mungkin selama ini ketika kuliah dalam online tak sempat untuk kita bersoal jawab. Saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah. Siapa ada soalan silakan. Ada soalan tak online? Silakan. Sebaiknya apabila kita nak lantik seseorang jadi imam, biarlah imam tu dapat solat berdiri. Ya. Akan tetapi katakan kita solat berjemaah dengan suami, dan katakan suami tak boleh berdiri. Jadi suami duduk, kita berdiri. Jadi apabila suami rukuk dengan cara rukuk yang dia termampu, kita rukuk macam biasa. Waktu sujud, kita sujud macam biasa. Imam sujud, nak sujud atas bantal ke, nak sujud atas kerusi atau sebagainya, silakan waktu sujud kita sujud. Jadi maksudnya kita tahu ketika solat tu kan baca Fatihah, lepas tu rukuk, i'tidal, sujud. Jadi untuk makmum tu kita buat seperti biasa, sujud seperti biasa. Wallahu a'lam. Silakan. Ada soalan lain?
setting online lah ya. Jadi kalau siapa-siapa kalau nak soalan, nak bertanya malu ke apa, atau boleh tulis online. Memandangkan sekarang ada sistem online kan. Baik. Di sini Puan Aziza Abdul Rahman bertanya, tak habuk itu memudaratkan selain debu di tanah, selain debu daripada tanah? Adakah perbezaannya? Baik. Jadi kita mengetahui bahawasanya apabila kita berwuduk kita kena gunakan air. Tetapi maksudnya tayamum itu adalah sesuatu alternatif dalam keadaan tak ada air atau tak boleh gunakan air. Jadi dalam keadaan tak ada air atau tak boleh gunakan air, memang dalam Islam disyariatkan untuk kita bertayamum. Kita bertayamum, kita boleh gunakan tanah, kita boleh gunakan debu, kita boleh gunakan habuk. Apabila kita gunakan tanah tu, bukan kita ambil tanah, kita anukan muka kita dengan tanah, atau muka kita dengan debu atau dengan habuk. Tidak. Ini simbolik sahaja. Kita gunakan apa juga yang Allah SWT guna ciptakan di atas permukaan bumi ini adalah tahurun wa masjidah. Jadi maksudnya kita gunakan sedikit, kemudian kita hilangkan habuknya tadi, tanah, debu atau habuk, lalu kita sapu muka kita. Kemudian sapu tangan kita. Alhamdulillah. Dengan tata cara bertayamum. Maka dengan itu, insya-Allah ianya membuat kita telah bertayamum. Berwuduk pandang kiblat. Baik, apa soalannya di sini? Mungkin soalannya, adakah kita wajib pandang kiblat ketika berwuduk? Sebaiknya kalau kita dalam apa juga hal, kalau kita boleh pandang kiblat, kita pandang kiblat. Dalam apa juga hal. Ketika kita nak duduk ke, kita nak baca Quran ke, kita nak bertafakur ke, nak termenung ke, nak baca Quran, nak berzikir, duduk pandang kiblat. Kalau kita nak berwuduk, katakan masjid ada tempat wuduk ke kiri, ke kanan, ada banyak tempat wuduk. Dalam keadaan tak ramai orang, sebaiknya kita pilih tempat wuduk di mana kita dapat pandang kiblat. Ya? Jadi kita pandang kiblat, kita berwuduk. Akan tetapi ketika ramai orang, tak mengapalah. Siapa dapat tempat first come first serve, silakan. Tetapi kalau dalam keadaan tak ada ramai, tak ada orang, ataupun kita berada di rumah, baik kita macam ini, kiblat ke sana, kita berwuduk pandang kiblat. Itu adalah lebih afdal. Tetapi tidak disyaratkan. Bukan menjadi satu syarat di mana kalau kita tak pandang kiblat, tak sah, tak adalah demikian. Baik, alhamdulillah. Ada soalan yang lain? Silakan. Ada waktu kita orang ada suka buang angin. Dan ada time kita orang dah sembahyang, setengah sembahyang, buang angin. Kita nak ambil wudu lagi. Terus kita buang angin lagi. Macam mana? Baik. Jemaah kita bertanya, katakan seseorang itu dia ada penyakit buang angin. Okey. Kita kena lihat ya. Buang angin atau maaf kata bahasa kentut lain, buang angin adalah sesuatu naluri dalam tubuh badan diri kita, dalam tubuh badan manusia. Kalau kita nak buang angin, kita pergi toilet, buang angin. Jangan kita perot tempat public place. Jangan masuk dalam lift, kita buang angin. Jangan tempat dalam MRT, kita buang angin. Nanti orang semua tengok. Ataupun kita tak meraihkan orang lain. Akan tetapi, dan selalunya apabila nak buang angin, kita boleh kontrol. Ketika dalam solat, nak terbuang angin, kita kontrol. Selagi mana kita boleh kontrol, solat kita tak batal. Baik. Akan tetapi di sana ada satu lagi jenis manusia, di mana buang angin ini dah jadi satu penyakit yang tak dapat dikontrol. Ya? Penyakit yang tak dapat dikontrol, dia kalau gerak saja, buang angin. Dia kalau rukuk, buang angin. Mungkin ada yang tak kena. Ini adalah satu penyakit bagi dia. Kalau demikian halnya untuk orang ini, nescaya buang angin tadi dah jadi satu darurat bagi diri dia. Satu penyakit. Kita kena lihat, sebelum kita bincangkan tentang bab buang angin ini, ada bab yang kita bincangkan dalam mengenai penyakit salasil baul. Penyakit salasil baul itu adalah seseorang yang air kencing dia senantiasa menitis. Air kencing senantiasa menitis. Ataupun dia tak dapat mengawal air kencingnya. Ataupun orang yang sakit letak tiub, pakai tiub, kencing terus keluar tiub. Orang ini, walaupun air kencing dia tadi keluar, selepas dia berwuduk, dia nak solat, ketika solat nampak air kencing dia keluar, ketika solat dia terkencing,
untuk dia ada hukum khas, tak batal solat dia. Tak batal wuduk dia, tak batal solat dia. Teruskan. Ya, khas, hukum khas. Kerana dia mempunyai penyakit atau memerlukan keringanan. Atau seorang yang sedang hamil. Dah hamil, dah agak sarat. Kalau kita gerak sedikit, terkeluar sedikit air kencing. Kalau nak solat, apa dia buat? Maaf kata ya, gunakan pad. Jadi gunakan pad, ketika solat, ketika dia rukuk, terkeluar sedikit air kencing, dimaafkan. Teruskan solat. Ini hukum khas untuk orang yang sakit sedemikian. Tak batal untuk dia. Nescaya begitu juga orang yang kentut-kentut tadi. Kalau dia sedikit bergerak, buang angin, tunduk, buang angin, rukuk, buang angin, sujud, buang angin, nescaya ketika solat, kalau dia lepas berwuduk saja, solat, ketika solat, kalau dia buang angin, dimaafkan. Teruskan solat. Tak dikira sebagai batal. Kerana dia dalam hukum darurat. Dia bukanlah seperti orang biasa yang boleh mengawal, tetapi dia tak dapat mengawal. Itu satu penyakit. Orang yang penyakit diberi keringanan. Imam Syafi'i mengatakan, idza daqal amru ittasa. Apabila masalah semakin sempit, hukum semakin luas. Orang biasa buang angin batal, orang biasa buang air batal. Tetapi bagi dia, buang angin dan buang air kerana tak dapat dikawal, nescaya tidak batal solat atau wuduknya tadi. Cuma setiap kali nak solat, dia kena berwuduk sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau orang yang sakit, antara lain dia kena berubatlah, jumpa doktor atau sebagainya. Pada masa yang sama, sentiasa doa kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Allahumma rabban nas atbil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kalau kita sakitlah kita baca atau kita baca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Doa-doa yang umum untuk kita berdoa, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesejahteraan. Pada masa yang sama, orang yang sakit itu, kalau kita lihat, itu adalah kafarah, pengampunan dosa yang Allah Ta'ala nak ampunkan dosa-dosanya. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ada soalan lain? Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tak ada bacaan khusus untuk sujud syukur. Kita nak baca pertama sekali mengenai bacaan sujud syukur, kita lihat kita sujud syukur ni kenapa? Pasal kita dapat nikmat. Jadi apabila kita dapat nikmat, kita mensyukuri nikmat Allah. Allahu Akbar. Ketika kita sujud tadi seperti saya katakan, kita berbicara dengan Allah. Kita luahkan perasaan kita. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Ya Allah, Alhamdulillah atas nikmat yang kau anugerahkan kepadaku. Dan kita minta, katakan kita suami kita dapat kerja baru. Kau jadikanlah pekerjaan ini penuh dengan keberkahan untuknya. Mudahkanlah beliau nanti dalam pekerjaan. Selamatkanlah beliau dalam apa yang beliau usahakan. Contoh, kalau kita dapat rumah, aku bersyukur padamu ya Allah atas rumah yang kau kurniakan kepadaku. Jadikan rumah ini rumah yang penuh keberkahan untuk kami. Ini contoh. Kemudian kita selang-seli dengan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Kau ya Allah yang maha tinggi. Kalau kita faham, kita boleh baca Alhamdulillah anta rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau Tuhan yang menguasai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi ungkapan-ungkapan zikir-zikir tadi adalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada doa khusus, zikir khusus di mana kita mesti baca zikir atau doa itu ketika sujud syukur. Dalam apa bahasa sekalipun. Jadi sujud syukur ini adalah untuk orang yang mendapat anugerah. Dia nak luahkan. Jadi kita syukur nikmat Allah. Apa yang kita faham, kita baca mengikut keselesaan kita, menandakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jemaah, sampai sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.